Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah. Yang pertamanya, seperti biasa, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di pertemuan kali ini, insya-Allah kita akan menghabiskan silibus muqarrar berkaitan subjek kajian teks Jawi Klasik. Dan tajuk yang terakhir kita ialah berkenaan dengan akikah daripada kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini. Anak-anak pelajar semua boleh buka muka surat 82. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fil aqiqati. Ini suatu fasal pada menyatakan aqiqah. Baik, apa itu akikah? Perkataan akikah biasa menjadi suatu sebutan dan ianya menjadi satu adat dan juga ibadat di dalam Islam, yang mana ianya sinonim dengan kelahiran. Apabila seorang itu menerima satu kelahiran baru, orang kita sebagai satu tuntutan di dalam agama mengadakan akikah. Yang kita faham daripada akikah di sini ialah sembelihan kambing ataupun satu bahagian daripada lembu korban ataupun lembu biasa untuk dijadikan sebagai akikah. Akikah, apa itu akikah? Berasal daripada perkataan aqa, ya'uqu, yang bermaksud aqa pada asalnya adalah rambut yang tumbuh pada bayi sewaktu ianya dicukurkan. Itulah rambut yang dinamakan akikah. Dan sesetengah ulama makruh menamakan sebagai akikah kerana akikah ini juga adalah suatu dengan pengertian derhaka. Uququl walidaini daripada perkataan aqa. Uququl walidaini, menderhaka kepada ibu bapa. Itu asal daripada perkataan mana timbulnya perkataan akikah. Adalah ia sunat muakkad. Hukum akikah ini adalah sunat muakkad bagi mereka yang wajib atasnya nafkah furu'nya. Menjadi sunat muakkad kepada siapa? Ke atasnya nafkah, atasnya yang mana wajib kepada orang yang bertanggungjawab memberi nafkah furu'nya, memberi nafkah kepada furu'nya, iaitulah anak dia ataupun cucunya. Itu furu', cabangnya. Jadi di sini furu' di sini bermaksud anak lelaki ataupun anak perempuan ataupun cucu daripada anak. Dengan hartanya, tiada dengan harta kanak-kanak. Dibuat akikah ni daripada hartanya, harta sama ada harta ibu bapanya ataupun harta datuknya, bukan daripada harta kanak-kanak. Dan masuk waktunya, bermula waktu akikah dengan bercerai kanak-kanak. Dan afdalnya, maksud bercerai di sini ialah keluarnya secara sempurna daripada rahim ibunya. Biar dia keluar sempurna, biar sempurna keluar daripada rahim ibunya, maksudnya diperanakkan. Kalaulah sembelihan itu dilakukan di saat isteri masih lagi dalam proses melahirkan anak. Katakanlah orang ini terlalu teruja, lalu bila dia dengar isterinya sudah mula bersalin, baru keluar kepala, dia pun sembelih, cari seekor kambing, dia sembelih dengan terlalu gembira, sedangkan tubuhnya belum lagi bercerai daripada rahim ibunya. Jadi penyembelihan itu tidak dinamakan penyembelihan akikah. Ianya dianggap sebagai penyembelihan biasa. Dan afdal
menyembelih akikah ni afdalnya disembelihkan dia pada hari yang ketujuhnya, pada hari yang ketujuh setelah bercerainya anak itu daripada ibunya, daripada rahim ibunya. Termasuklah kalau bayi yang kembar, seorang keluar, masih lagi ada seorang, jadi belum sampai lagi masuk waktunya untuk mengerjakan akikah untuk bayi yang masih ada dalam rahim ibunya. Hari yang ketujuh dikirakan yang tujuh itu dengan hari yang diperanakkan dia padanya. Termasuklah hari yang ketujuh ni hari yang dia diperanakkan. Hari dia lahir itu dikira satu hari. Dan afdal pada anak lelaki atau khunsa dua kibash. Di sini disebut afdal untuk anak lelaki ataupun khunsa dengan 2 ekor kibash kambing ataupun 2 subuk ataupun 2/7 umpama unta dan hasilah. Umpama unta maksudnya kalaulah binatang yang dikongsi ke dalam korban yang boleh dikongsi pada 7 orang, seafdal-afdalnya 2 subuk, 2/7, 2 bahagian daripada 7 bahagian. Menyamai juga dengan 2 ekor kambing. Ini yang paling afdal. Tetapi memadailah, memadai berhasil dan hasilah, maksudnya memadai berhasil seorang itu mendapat sunat, pahala sunat ataupun sunnah dengan satu kibash atau satu subuk yang tersebut ataupun daripada 1/7 daripada unta ataupun lembu ataupun kerbau. Dan jika perempuan, dan sunat pula jika perempuan satu kibash atau subuk yang tersebut. Manakala untuk bayi perempuan berhasillah sunnah dengan menyembelih seekor kambing ataupun sebahagian daripada 7 bahagian unta ataupun lembu ataupun kerbau. Jadi di sini disebut afdal bagi kanak-kanak yang lelaki disembelih dengan 2 bahagian ataupun dengan 2 ekor kambing. Maka tiada luput akikah. Tiada luput akikah jikalau mati kanak-kanak dahulu daripada hari yang ketujuhnya. Kalaulah anak kanak-kanak itu mati, katakanlah lahir 24 jam saja hidup, maksudnya belum sampai lagi 7 hari, tiada luput. Maksudnya sunat melakukan akikah ni berterusan walaupun kanak-kanak itu sudah meninggal dunia. Jikalau mati kanak-kanak dahulu daripada hari yang ketujuhnya, sekalipun demikian lagi tiada luput dengan sebab ditakhir akan dia kemudian daripada hari yang ketujuhnya. Samalah juga sekiranya orang itu tidak sempat, ibu atau bapa itu tidak sempat melakukan akikah pada hari yang ketujuh, kemudian melepasi hari yang ketujuh, 2 minggu, 3 minggu, tiada luput akikah ini dan berkekalanlah dituntuti akan dia mereka yang tersebut hingga baligh. Dituntut melakukan akikah sehinggalah kanak-kanak itu baligh. Siapa yang dituntut? Ayah, datuk, orang yang berada di bawah tanggungan nafkahnya. Sehinggalah hingga baligh kanak-kanak dan gugurlah tuntut daripadanya. Setelah mana kanak-kanak itu baligh, maka gugurlah tuntutan melakukan akikah kepada anak kanak-kanak yang telah baligh, untuk kanak-kanak yang telah baligh ke atas kedua ibu bapanya. Kemudian daripada baligh kanak-kanak, jadi gugurlah dituntut setelah daripada kanak-kanak itu mencapai umur baligh. Maka apabila baligh ia pada hal tiada diperbuatkan, kalaulah kanak-kanak itu baligh dalam keadaan ianya belum lagi dilakukan akikah, dibuatkan akikah baginya, sunat ia akikah bagi dirinya. Jadi di sini sunat bagi kanak-kanak ini membuat akikah untuk dirinya sendiri. Bermula segala hukumnya seperti hukum udhiyah. Hukum akikah ini samalah hukumnya seperti sembelihan korban. Daripada jenisnya, daripada jenis haiwannya dan sejahteranya, daripada segala aib. Termasuklah haiwan itu selamat sejahtera daripada segala aib yang mengurangkan dagingnya, yang menyebabkan tidak sah dijadikan sebagai haiwan korban,
Dan samalah juga kalau benda ini ada, aib ini ada pada binatang akikah, samalah hukum tidak sah juga. Dan umurnya dan niatnya, maksudlah juga umur binatang dan juga niatnya. Dan makan dan bersedekah, termasuklah cara pengagihan, makan daripadanya, bersedekah daripadanya. Dan hadiah dan qadar yang dimakannya, qadar mana-mana yang boleh dimakan, samalah hukumnya seperti korban. Dan tertegah umpama jual, termasuklah juga tidak boleh menjualnya, maka tiada dijual sesuatu daripadanya hingga kulitnya jika akikah yang sunat sekalipun. Walaupun akikah itu adalah akikah yang sunat. Dan haram makan daripadanya jika nazar. Dan sekiranya akikah itu merupakan akikah yang dinazarkan. Seperti katanya, bagi Allah atasku memperbuat akikah daripada anakku. Kemudian maka takyinkan dia, kemudian dia pun menentukan binatang yang nak dikorbankan. Atau bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini. Ataupun dia menyebut kambing ini, dia menunjuk isyarat dengan kambing tersebut dijadikan sebagai binatang akikah. Daripada anakku, atau memperbuat akikah dengan kambing ini daripada anakku. Mana dia buat akikah tu untuk anaknya. Atau pada hukum nazar ataupun dihukumkan sebagai nazar. Sama hukumnya dengan nazar. Seperti aku jadikan kambing ini akikah. Dia menunjuk dengan isyarat kepada kambing yang dipegangnya. Lalu dia pun sebut, aku jadikan kambing ini sebagai binatang akikah. Daripada anakku, untuk anakku, maka tiada harus ia makan sesuatu daripada yang tersebut. Akikah tersebut merupakan atas hukum nazar ataupun dia mewajibkan dirinya untuk melakukan akikah dengan kambing tersebut, jatuhlah seperti binatang yang dinazarkan pada korban, tidak boleh dimakan. Dan dimakan daripada akikahnya yang sunat, manakala kalau akikahnya merupakan akikah yang sunat, boleh dimakan daripadanya. Dan keadaannya fakir, dan miskin yang diberikan dia itu muslimin. Orang fakir yang menerima, orang miskin yang menerima itu mesti daripada kalangan muslimin. Dan lainnya daripada segala hukum udhiyah. Samalah hukum-hukum lain daripada hukum udhiyah. Tetapi di sini tiada wajib bersedekah. Cuma bezanya di sini lah tiada wajib bersedekah dengan daging yang mentahnya. Tidak wajib bersedekah dengan daging yang mentah. Maksudnya, kalau disedekahkan dengan daging yang sudah dimasak, sudah memadai. Akikah menyedekahkan dengan daging walaupun yang sudah dimasak. Kalau daging korban, wajib disedekahkan dengan daging yang mentah. Sedikit daripada daging yang mentah. Dan sunat dimasakkan dia dengan manis. Dimasak, cara masakan. Setelah disembelih binatang akikah ini, cara pengagihan itu sunat dimasak. Dan dimasak itu menggunakan masakan yang manis jikalau akikah yang dinazarkan dia sekalipun. Walaupun akikah itu merupakan akikah yang dinazarkan, dimasak dengan manis, kemudian dihantarkan, sunat dihantarkan kepada fakir miskin ke rumah mereka itu. Sunat dihantar. Maksudnya lebih afdal dia hantar kepada rumah berbanding dengan memanggil mereka, menjemput mereka ramai-ramai mari ke rumah untuk makan. Mana sunat kita hantar ke rumah mereka. Dan jangan dipatahkan tulangnya. Sunat jangan dipatahkan tulang-tulang binatang akikah ini. Maksudnya kalaulah orang tu melakukan jangan di sini dengan maksud kita atas dasar tafaul, optimis dengan tulang binatang akikah yang selamat sejahtera, mana comel, tidak patah. Mudah-mudahan anak yang bakal membesar nanti tulangnya pun sihat, tulangnya pun tidak dalam keadaan terpatah ataupun cacat ataupun ialah dengan sebab kita tafaul berharap dengan perbuatan kita terhadap haiwan itu, samalah juga pertumbuhan budak itu menjadi sihat, tulangnya menjadi gagah. Dan sunat dibangkang pada telinga yang kanan. Ini sunat ketika menyambut kelahiran. Tadi kita sebut akikah itu sunat selepas daripada lahir.
Kemudian seketika bayi itu sedang setelah dilahirkan, perkara sunat yang dilakukan, dibangkang pada telinga yang kanannya dan diqamat pada telinga yang kirinya. Kemudian kemudian dia daripada diperanakkan dia setelah ia dilahirkan, sunat dibangkang, diazankan di telinga kanan dan diiqamah pada telinga kiri. Dan dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah al-qadar, di telinga yang kanannya jika diperbuat yang demikian. Ini kelebihannya pula. Jadi untuk cara sambutan kelahiran ini, bang telinga kanan, azan telinga kanan dan juga iqamat pada telinga kiri. Walaupun anak yang dilahirkan itu lelaki ataupun perempuan, sama saja dibuat. Cuma yang orang kita yang keliru ini ialah bila anak perempuan diiqamah kedua-duanya. Tidak. Orang yang anak yang lahir itu diazan dan diiqamah walaupun jantina yang berbeza. Cuma yang membezakannya ialah orang yang azan, orang yang menyambut. Kalaulah lelaki yang menyambut, lelaki yang nak mengazankan, boleh. Tapi kalau perempuan dia tak boleh azan, hanya perempuan yang menyambut itu. Perempuan yang menyambut itu katakanlah yang menyambut kelahiran itu ibu. Ayahnya ibu kepada wanita yang melahirkan. Cuma nenek dia lah. Kalau nenek dia yang menyambut, datuknya tidak ada, ayahnya tidak ada. Ketika inilah barulah diiqamat kedua-dua belah, sama ada bayi itu lelaki ataupun bayi itu perempuan. Oleh kerana orang yang tukang sambut, orang yang tukang bang itu tidak ada lelaki, barulah perempuan iqamat kedua-dua belah. Jadi ketika setelah daripada selesai daripada azan ataupun iqamah, dibacakan ini petua-petua supaya budak ini terpelihara. Ini tujuannya. Dibacakan inna anzalnahu di telinga yang kanannya. Jika diperbuat yang demikian, khasiatnya ataupun kelebihannya tiada ditakdirkan oleh Allah dengan zina selama-lama umurnya. Ini kelebihan, tiada ditakdirkan ianya terlibat dalam kancah perzinaan selama-lama umurnya. Ini mudah-mudahan begitulah. Dan ditahnikkan. Kemudian sunat yang seterusnya, amalan menyambut kelahiran. Dan ditahnikkan akan dia iaitu digosokkan tamar. Digosokkan tamar, maka sesuatu yang manis. Kalau tidak ada tamar, boleh cari sesuatu yang manis. Pada langit-langit kanak-kanak. Sesuatu yang manis ni termasuklah buah-buahan ataupun madu. Benda yang manis, yang asli manisnya, sebaik-baiknya yang asli manisnya daripada buah-buahan. Yang manis pada langit, digosok itu pada langit-langit kanak-kanak, pada langit. Langit-langit kanak-kanak, kemudian daripada dimamahkan dia. Setelah mana kurma tadi, tamar tadi dimamah oleh orang yang melakukan tahnik. Dan dicukur kepalanya. Ataupun kalau tak nak, dia tak sanggup nak mamah ke, boleh gunakan air zam-zam untuk hancurkan kurma itu dengan jarinya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan dilumurkan, digerak-gerakkan pada langit kanak-kanak. Orang kita ni diambil tafaul dengan menggunakan jari manis sebagai tafaul. Mudah-mudahan perangai ataupun sifat budak ini ataupun rupa paranya menjadi manis dilihat orang. Dan dicukur kepalanya sama ada lelaki atau perempuan. Kemudian kepalanya sunat dicukurkan, rambutnya sunat dicukurkan sama ada lelaki atau perempuan pada hari yang ketujuh. Ini sunat dicukurkan rambut kanak-kanak pada hari yang ketujuh. Kemudian daripada disembelih akikahnya, setelah daripada disembelihkan akikahnya, setelah daripada sembelihan akikah. Dan ditimbangkan rambutnya dengan emas. Lalu ditimbang rambut yang telah dicukur tadi, ditimbang berapa gram, kemudian dengan emas atau perak, dan dinilaikan dengan timbangan gram ni, katakanlah 2 gram rambut budak-budak, tak sampai sekilo punya, insyaAllah. Lain kalau yang memang rambut luar biasa lah tu, kalau sampai sekilo, 2 gram ke 1 gram ke,
Kemudian dinilaikan dengan emas ataupun kalau tak mampu dengan emas, dengan perak, dinilaikan dengan emas ataupun dengan perak, nilaian 2 gram bersamaan dengan berapa? Katakanlah 1 gram bersamaan dengan RM250. Jadi 2 gram jadilah RM500 kalau mampu. Kalau tak mampu dengan nilai perak, kalau tidak mampu. Kemudian bersedekah dengan nilaian emas ataupun perak. Dan sunat dinamakan dia pada hari yang ketujuhnya. Sunat namakan pada hari yang ketujuh. Dan jikalau mati ia dahulu daripadanya sekalipun, walaupun kanak-kanak ini, bayi ini mati sebelum hari yang ketujuh. Bahkan sunat dinamakan anak yang gugur, yang belum lahir, gugur sebelum lahir, yang guguran yang sudah ditiupkan roh, apanya, iaitulah ketika umur 120 hari gugur pada itu. Jadi sunat diberikan nama. Maka jika tiada diketahui akan lelaki dan perempuannya, kalaulah tidak diketahui, gugur tu belum lagi jantinanya, tak diketahui lelaki ataupun perempuan, hendaklah dinamakan dia. Nama tu kena namakan juga dengan yang patut, yang boleh masuk belaka lelaki, patut bagi keduanya seperti Talhah dan Hindun, yang boleh masuk belaka, kata lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Dan sunat dinamakan kanak-kanak dengan nama yang elok. Cuma sunat diberikan nama dengan nama yang elok, dengan nama yang baik, dengan nama yang elok seperti Abdullah, nama yang paling baik disukai, Abdullah dan Abdul Rahman, kemudian Muhammad, kemudian Ahmad, dan tiada makruh dinamakan dengan segala nama malaikat dan anbiya, dan makruh dengan nama yang diambil sempena dengan dia seperti berkat dan ghanimah dan nafi'. Ini nama-nama yang makruh. Yang tidak makruh nama disandarkan dengan Abdu, dengan nama Allah, ataupun nama Nabi Muhammad, ataupun nama-nama segala nabi-nabi malaikat dan juga para anbiya. Kemudian makruh, antara nama yang makruh dengan nama yang diambil sempena dengan dia seperti berkah, dan ghanimah. Berkah-berkat dan juga ghanimah, harta rampasan perang, dan nafi' yang memberi manfaat, dan yasar atau nama yang keji, ataupun diberikan dengan nama-nama yang keji seperti himar dan bersangatan makruh. Kemudian hukum makruh ni lagilah bersangatan, dinamakan dengan Sittin Nas dan Sittil Arab. Siti di sini adalah ringkasan kepada Sayyidati. Orang Arab meringkaskan dan dipanggil dengan Siti. Sittin Nas dengan maksud Sayyidatin Nas, dan Sittil Arab dengan maksud Sayyidatil Arab. Dan Sayyidun Nas, dan makruh juga dinamakan dengan Sayyidun Nas, penghulu segala manusia. Dan Sayyidul Ulama, penghulu segala ulama. Jadi nama-nama ni nama-nama, nampaknya nama yang mempunyai nama yang buruk, nama yang keji, dan juga nama untuk kemegahan. Sayyidun Nas, Sayyidul Arab, Sayyidul Ulama. Dan haram dinamakan dengan Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah, Abdul Hasan, hamba kecantikan, nama kepada disandarkan kepada orang, Abdul Hasan, Abdul Ali, dan seumpamanya, melainkan Abdul Nabi. Abdul Nabi ni tidak disandar kepada Allah, disandar kepada Nabi, hamba kepada Nabi. Maka makruh juga atas kaul yang muktamadnya. Makruh juga dinamakan seorang itu dengan Abdul Nabi, mengikut pendapat yang muktamad. Dan haram pula dinamakan dengan Abdul Ati, hamba kepada Al-Ati, yang memberi, orang yang memberi. Dan Abdul Al, nama Abdul Al, hamba kepada orang yang mempunyai ketinggian. Dan Aqdal Qudah ataupun Qadil Qudah, qadi segala qadi-qadi, ketua segala qadi-qadi. Wa malakul amlaki, raja segala raja, dan malakul muluk,
raja segala kerajaan, pemilik segala kerajaan, dan hakimul hukam, hakim, pemutus segala hakim, dan rafiqullah, iaitulah ke rafiq, sahabat yang hampir dengan Allah, ataupun dengan maksud sahabat handai, rafiq, orang yang mendampingi Allah. Dan jarullah, jiran Allah, maka wajib diubahkan nama yang haram. Sekiranya telah diberikan dengan nama-nama yang haram ini, wajib diubahkan nama yang haram. Demikian lagi haram digelarkan dengan Abil Qasim, digelarkan dengan Abul Qasim, dan tertentulah Abul Qasim ini gelaran kepada Nabi Muhammad, dan tertentulah haram itu dengan orang yang menghantarkan dia dahulunya seperti barang yang tersebut di dalam tuhfah. Jadi tertentulah haram itu dengan orang yang menghantarkan, orang yang meletakkan nama, haram hukumnya. Orang yang meletakkan nama kepada anak ini dengan nama-nama yang diharamkan ini, orang yang letak nama itu berdosa. Seperti barang yang tersebut di dalam tuhfah. Syahdanya wajib dikeratkan pusat kanak-kanak, kemudian sedikit daripada diperanakkan dia. Kerat pusat kanak-kanak ni, yang ni kerja bidang ataupun kerja doktor. Sunat wajib, bukan sunat, wajib dikeratkan. Bayangkan kalau seorang tu tidak dikeratkan pusat. Jadi panjang, susah nak tanggal. Lama dia akan jadi lambat untuk pusat itu kering. Kemudian sedikit daripada diperanakkan dia, setelah mana ianya sejurus setelah daripada diperanakkan dia. Dan wajib berkhitan pada lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan wajib berkhitan. Kemudian daripada balik, setelah daripada balik. Tapi sebagai kemuliaannya, kanak-kanak ini dikhitankan sebelum daripada balik lagi. Sama ada kanak-kanak itu lelaki ataupun perempuan. Kemudian sedikit dan berakal sebelum daripada balik dan berakal. Tetapi sunat disegerakan dia pada hari yang ke-7 daripada hari diperanakkannya. Daripada hari diperanakkan dia. Tapi sunat khitan pada hari yang ke-7 setelah diperanakkan. Maka dikerat pada lelaki akan sekalian kulfahnya. Cara khitan untuk kanak-kanak lelaki, dikerat sekalian kulfahnya, sekalian kuluknya, iaitulah kulit yang menutupi bahagian kepala kemaluan, iaitu kulit yang menutupkan hasyafah hingga terbuka sekaliannya, sehinggalah terbuka sekalian hasyafah. Adapun jika sudah terbuka hasyafahnya, kalaulah seorang kanak-kanak tu lahir dalam keadaan hasyafahnya sudah terbuka, maksudnya tidak mempunyai kulub, lahir dalam keadaan tidak berkulub, gugurlah wajibnya. Jadi gugurlah kewajipan khitan untuk kanak-kanak ini. Seperti diperanakkan dia sudah terkhitan dan dikerat pada perempuan. Manakala bagi perempuan pula, dikerat atas suku sebahagian daripada daging yang tertinggi, daging yang timbul yang tertinggi di atas faraj, yang ada orang namakan sebagai balung, macam balung ayam tu dikerat sedikit. Atau kalau balung ayam atas kepala tu dia ada tumbuh tu, kerat sedikit. Di atas tempat keluar kencing, di atas tempat keluarnya air kencing, atas daripada saluran kencing perempuan, bayi perempuan, dan sedikit akan keratnya afdal. Sedikit saja kerat itu lebih afdal. Sekira-kira nama kerat atas sedikit tu dipanggil nama kerat, asal nama kerat, tidak seperti mana lelaki dibuang kulupnya. Kalau perempuan hanya dilukakan, dikerat sedikit saja, sekadar sekurang-kurang dinamakan kerat jua. Seperti barang yang tersebut di dalam tuhfah pada akhir kitab As-Siyam. Wallahu a'lam. Seperti mana yang disebut dalam akhir kitab As-Siyam. As-Siyam ini sebagai junnah. Junnah itu sebagai perisai. Dan di antara perisai untuk perempuan ini ialah dengan melakukan khitan. Sedikit daripada khitan ini menyebabkan perempuan ini ada perisai
bagi mengekang hawa nafsunya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.